السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih pada pihak pengurusan majlis Masjid Nurul Hidayah Serimanjung yang berbahagia Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid dan Pengurusi, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan ada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan barakah ini kita dapat duduk berterusan selepas solat. InsyaAllah bersama-sama kita ada malaikat yang mendoakan mereka yang duduk selepas solat. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Mana lagi hebat tuan-tuan doa kita dengan doa malaikat. Bagaimanapun tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan asas-asas agama dalam kita melalui pandemik COVID-19. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, COVID-19 ini, pandemik ini satu ruang, satu space yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya mempertontonkan ibadah dan ubudiyah. Jadi kita tak lawan dia, kita melalui dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama sekali ialah bila kita ada kereta kita rosak, kita nak perbaik. Bila nak perbaik, kita kena cari, kata orang Kedah, paksai apa dia rosak. Jadi paksai itu satu benda penting untuk kita tahu, tuan-tuan. Kenapa COVID-19? Kita takkan boleh tahu apa kehendak Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah habaq kita dalam wahyu-Nya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lam tazhar al-fahishah fi qaumin qattun." Maknanya takkan timbul al-fahishah. Fahishah ini dosa-dosa yang orang buat sambil nyorok, dosa orang buat yang tersembunyi. Al-fahishah, zina dan sebagainya. Takkan timbul al-fahishah fi qaumin qattun, dalam satu-satu kaum takkan timbul, kata Nabi, hatta yu'linu biha, sehinggalah kaum tu sendiri yang dengan terang-terang hidup tunjuk dia, i'lankannya. Bila benda ni berlaku, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa fasha fihim at-ta'un, kecuali akan tersebar dalam masyarakat itu ta'un. Dan satu lagi, wal auja', dan juga penyakit-penyakit allati lam takun madat, yang tak pernah berlaku fi aslafihim alladhina salafu, pada generasi yang telah lalu.
Penyakit baru dulu tak pernah jadi, lani baru jadi. Itu antara petunjuk kata ada al-fahishah yang berlaku dan telah pun tersebar sehingga peringkat ia diiklankan, dipertontonkan, dipertunjukkan kepada masyarakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimanapun kita tak boleh kata putus COVID ni pasal tu, tak boleh. Saya kita tak tahu. Tetapi kita tak tahu kereta tu rosak pasal tu. Tapi kita agaklah, bila agak kita perbaiklah tahun tu. Kalau jadi okey, kalau tak jadi kita cari tempat salah lain pula. Maknanya dalam konteks ini, itulah cara bagaimana kita nak memahami sesuatu yang berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang tu kita tak pasti, kita tak boleh kata putus. Cuma ada sebab yang kita boleh putus, tuan-tuan. Apa dia yang boleh putus? Yang boleh putus ialah setiap musibah yang berlaku, pak saya salah kita. Pak saya salah kita. Pak saya dosa kita, khususnya dosa orang beriman yang Allah nak ampunkan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa musibah yang kena kamu, fabima kasabat aydikum, disebabkan oleh apa yang tangan kamu buat, kata Imam At-Tabari dalam mentafsirkan ayat itu. Dosa yang kamu buat, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan Allah dah ampunkan. Senang-senang lagu tu banyak. Maknanya tuan-tuan, kita ni banyak dosa. Dosa itu banyak. Banyak mana tuan-tuan? Kita tengok hadis ini. Satu hari turun ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang buat jahat, nescaya dia akan dibalas sebagaimana perbuatannya. Turun ayat itu. Man ya'mal su'an yujza bihi. Itu panjang, saya sebut yang pendek. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang buat jahat akan dibalas. Tuan-tuan, sahabat dengar ayat ni, mereka takut. Saya dengar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar datang tanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa as-salah ba'da hadhihi ayat?" Nak buat baik lagu mana lagi kalau dah turun ayat macam ni? Tuan-tuan, maksudnya ayat ni Sayyidina Abu Bakar faham, siapa buat salah, semua Tuhan akan balas. Balas kat mana? Balas kat akhirat lah. Balas kat akhirat apa mana? Masuk neraka lah. Kan? Jadi nak buat baik lagu mana lagi dah, kalau dah sampai tahap tu. Jadi baginda Rasulullah SAW kata ke Abu Bakar, "Ya Rasulullah laka." Tuhan dah ampun dah. Ya Rasulullah laka. Tuhan dah ampun dah. Sebab dia ingat kalau turun ayat ni, maknanya nanti ke mana pun kena masuk neraka juga. Siapa pun tak kira lah. Sebab siapa buat salah, Tuhan akan balas. Jadi Nabi kata ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah laka." Tuhan dah ampunkan dah engkau. 3 kali Nabi kata. Kemudian Nabi tanya Abu Bakar, "Alasta tamra?" Takkah pernah hang sakit? Hang tak cakap hang lah. Tak pernahkah engkau sakit? Kata Abu Bakar. "Alasta tahzan?" Tak pernahkah engkau sedih? "Alasta tansub?" "Alasta tansab?" Tak pernahkah engkau kena musibah? "Alasta tusibuka al-awaq?" Tak pernahkah kamu menghadapi kehidupan yang susah? 4 soalan. Kata Abu Bakar, "Bala ya Rasulullah." Pernah. Jawab Nabi,
fahuwa ma tujzauna bihi fid dunya. Itulah dia balasan yang Allah balas di dunia. Sistem Allah Subhanahu wa taala dengan orang beriman dia tak sama sistem dengan orang kafir. Orang kafir sistem dia famahilhum ruwaida. Allah Subhanahu wa taala istidrajkan mereka. Lagi mereka buat salah, lagilah Tuhan bagi lagi. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam Maula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Zaid bin Aslam, bila orang tu masa nak mati tu, dia tak sampai lagi darjah masuk syurga. Amalan dia tu tak cukup lagi darjah untuk orang masuk syurga. Maka Allah payahkan mati dia. Sehingga dengan sakarat tadi tu, dosa dia diampunkan dan dia dikafarahkan daripada dosa sehinggalah kepada peringkat boleh masuk syurga. Allah matikan dia. Adapun orang yang kafir, maka Allah memudahkan kematiannya. Sebab Allah bila dia buat sesuatu kesalahan, Allah tak balas kat dunia ni. Sebab nak balas kat mana? Ke akhirat. Dalam sebuah hadis cerita tentang sedekah. Orang kafir ni bila dia buat baik, Tuhan akan bayar semua kebaikan dia di dunia ini. Bayar pun. Dia bagi 100, Tuhan bagi 1000. Dia bagi 1000, Tuhan bagi 1,000,000. Kaya-kaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala bayar setiap kebaikan orang kafir itu di dunia. Bila dia mati, tak ada dah sikit pun kebaikan dia yang Allah Subhanahu wa taala belum bayar, maka dia masuk neraka. Nah. Tuan-tuan, sistem tak sama. Sistem untuk orang beriman lain daripada sistem untuk orang kafir. Jadi sistem kita ialah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah tak kena kat kamu. Semua musibah yang kena kepada kita, tuan-tuan, paksa dosa kita, paksa dosa kita. Kalau Abu Bakar, Tuhan hukum dia di dunia atas salah dia macam mana, tuan-tuan? Kita pun tak tahu salah dia macam mana. Kalau nak banding salah yang macam salah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang Allah hukum dia di dunia ini dengan salah kita tak tahu. Jadi masalah dia ialah kita tak rasa salah tu. Cuba kita bandingkan dengan Abu Bakar yang kita tak boleh nampak salah dia, tu pun ada salah dia. Sebab manusia selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak maksud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila dengar ayat ni dia kata apa? Ni ayat paling best kan. Arjal ayat fil Quran. Ini ayat yang paling aku suka. Arja, aku nak sangat ayat macam ni daripada Al-Quran. Sebab apa? Sebab bila Allah dah hukum kita di dunia ini dan kafarah dosa kita, kemudian yang lebihnya Allah dah ampunkan kita begitu saja, tinggal apa lagi? Tinggal tak doa. Tinggal tak doa. Maknanya bila kita mati nanti, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang diredai. Redha masa mana? Redha masa kita menghadapi kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menghadapi COVID-19 ini, apa yang kita nak kena buat? Kalau itu kefahaman kita, bahawa ia datang ini atas dosa kita. Dosa siapa? Dosa semua orang. Dosa semua orang. Bukan dosa saja-saja Tuhan nak balas, tapi dosa kerana Tuhan nak ampunkan umat Islam. Jadi dalam konteks itu, dalam melalui COVID-19 ini, tuan-tuan, apa kita nak buat? Pertama sekali ialah redha. Redha
dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Redha. Apa makna redha? Redha maksudnya Tuhan bagi kita terimalah. Kita terima COVID-19 ini sebagai musibah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita lalui dia. Untuk kita lalui dia. Tuan-tuan. Jadi bagaimana nak redha? Maknanya redha itu ialah cara kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penyakit ni dia tak jangkit. Hakikatnya Nabi kata la udwa wala tiyarata. Tidak ada jangkitan penyakit dan tak ada cerita burung terbang, sial dan sebagainya. Tak ada. Maksudnya penyakit tak boleh jangkit. Tanya Nabi lagi, kalau penyakit tu berjangkit, siapa yang menjangkitkan orang mula-mula? Jadi penyakit tak boleh jangkit. La udwa, tidak ada jangkitan penyakit. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tak ada. Kecuali Allah yang menjadikan penyakit itu. Ini yang pertama sekali kita kena faham. Kita kena keluar daripada hubungan sebab dan musabab. Kita sakit, makan ubat bagi kenyang, bagi lega kan? Dah. Siapa bagi lega? Allah. Jadi kalau ubat tak boleh bagi lega, Allah yang bagi lega. Siapa makan ubat? Makan ubat pasal Allah suruh. Allah suruh, kita ikutlah. Tuan-tuan, itu asalnya. Jadi kita kena faham dulu bahawa penyakit ni tak boleh jangkit. Bila penyakit tak boleh jangkit, tak payah takut dekat penyakit. Itu asas agama. Tak payah takut kepada penyakit. Sebab dia tak boleh berjangkit. Kan? Tetapi Allah suruh kita elak daripada penyakit. Dalam kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila dalam peperangan nak masuk satu kawasan, orang cerita kat tempat itu ada wabak. Jadi berbincang nak masuk tak masuk. Sayyidina Umar kata kita tak masuk, balik. Kata Abu Ubaidillah bin Jarrah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abu Ubaidillah kata apa? Afiraran min qadarillah, adakah kita lari daripada qadar Allah Subhanahu wa taala? Jawab Umar, dah. Itu pun qadar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Jadi Allah suruh kita berusaha. Kata ulama, kita yakin takkan ada penyakit kalau Allah tak bagi. Itu yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil tawakal. Kata ulama, tawakal itu adalah hal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sentiasa hidup dia sepanjang masa setiap saat tawakal pada Allah. Wal kasbu sunanuhu, tetapi usaha adalah sunnahnya. Usaha itu sunnah Nabi. Tawakal itu halnya, keadaan dia bertawakal pada Allah sepanjang masa. Tapi buat kerja itu sunnah dia. Sesiapa yang beramal dengan hal Nabi, kata ulama, sesiapa yang beramal dengan hal Nabi, halnya beramal dengan tawakal, jangan tinggalkan sunnah dia. Jangan tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawakal pada Allah bahawa COVID-19 ni tak boleh berjangkit bila Allah tak buat. Sebab Allah yang mencipta COVID pada A, Allah mencipta COVID pada B. Bila B dengan A tu hidup dekat-dekat, Allah cipta pula pada B. Bukan paksa virus tu terbang dekat kau ni dah. Kan? Virus tu tak terbang dekat kau ni, tapi Allah cipta pula dekat orang ni. Itu suasana dia, prinsip asas dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita bincang tentang qada dan qadar. Allah cipta dekat dia ni. Lepas tu orang lain pula main duduk sini, Allah cipta pula kat orang ni. Setiap kali orang main dekat, Allah cipta. Jadi kita nampak macam kena penyakit pasal duduk dekat lah. Dah.
Kena penyakit pasal setiap kali duduk dekat Allah cipta. Allah buat macam tu sistem alam dia. Setiap kali makan, Allah bagi kenyang. Setiap kali makan, Allah bagi kenyang. Setiap kali makan, Allah bagi kenyang. Kita ingat kenyang untuk pasal makan. Kata ulama, siapa kata makan tu yang boleh bagi kenyang, itu syirik khafi. Sebab yang bagi kenyang untuk Allah. Tapi Allah kata kalau hang nak kenyang, hang makan. Hang makan, aku bagilah kenyang. Ya. Macamlah kita kata ke anak kita, dapat A, bagi hadiah handphone satu. Dapat A, hadiah handphone satu. Ada hubungan kan A dengan handphone? Tak ada. Siapa yang menghubungkan dia? Pak tu lah. Tapi kalau bapa seluruh dunia ini kata ke anak dia dapat A, handphone satu, jadi setiap kali orang dapat A handphone, maka pemikiran kita akan terkhayal. Kita akan buat satu imajinasi bahawa A bermakna handphone. Sebenarnya tak ada hubungan pun. Tak ada hubungan pun. Hubungan itu berlaku dalam khayalan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mencipta jangkitan itu setiap kali adanya perhubungan. Ada kontak. Kata orang. Setiap kali ada kontak Allah cipta, ada kontak Allah cipta. Dia jadi trend perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu trend ini kita panggil hukum adat. Apa makna hukum adat? Adat Allah buat kerja dia macam tu. Tapi kalau dia tak nak buat, itu suka dia lah. Sebab Allah itu maha berkehendak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapakah yang paling percaya pada Allah? Nabi. Ada tak orang yang lebih percaya kepada Allah berbanding baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Dialah makhluk yang terbaik berbanding para nabi dan berbanding seluruh isi alam. Nabi itu dia percaya kata Allah akan bagi dia pergi hijrah. Agak tak ada percaya dah kat Allah. Kata dia mesti berjaya hijrahnya. Quran dah turun. Allah akan bagi dia hijrah. Tapi pak siapa dia buat strategi ke sini, naik bukit ni, ikut pantai dan sebagainya. Kenapa tuan? Kenapa Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan strategi dalam keadaan dialah orang yang paling percaya pada Allah, yang confirm dia yakin Allah mesti bagi dia berhijrah. Dan jawab ulama, mudahlah. Pasal Allah suruh dia ikut ke pantai, dia ikutlah. Allah suruh. Maksudnya usaha itu kita buat pasal Allah suruh. Bukan pasal nak pergi. Kan? Jadi yang Allah suruh itu dinamakan sebagai syariat. Yang tadi ini dipanggil sebagai sistem takwini. Jadi sistem dalam kita nak faham agama ini dia ada dua. Satu sistem takwini, satu lagi sistem tasyri'i. Takwini ni sistem Tuhan yang buat. Semua benda Tuhan buat. Tasyri'i hak Tuhan suruh kita buat. Ada dua. Contoh, sakit, sehat. Siapa bagi sakit? Siapa bagi sehat? Allah. Bila sakit, Allah suruh kita buat apa? Ambil ubat. Jadi pak siapa ambil ubat? Paksa Allah suruh. Pak siapa ambil ubat? Paksa nak Allah bagi lega. Ambil ubat dengan lega itu ada hubungan tak tuan-tuan? Tak ada. Ambil ubat lega, tak ada hubungan. Ambil ubat, Allah nak bagi lega, dia bagi. Dia tak bagi lega, ikut suka dia. Tapi kenapa kita ambil ubat? Sebab kita nak pada Allah, supaya Allah bagi kita lega. Tuan-tuan, jadi ada sistem takwini, ada sistem tasyri'i. Sistem takwini, sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Dia buat penyakit tak berjangkit, semualah. Tak ada. Semua Allah Subhanahu Wa Taala yang buat. Satu lagi ada sistem tasyri'i, iaitu yang Allah suruh kita buat. Tuan-tuan, bila kita nak balik pada Allah, ada dua jalan. Satu jalan namanya ibadah, satu jalan namanya ubudiyah. Salah satu tak ada, tak sampai. Kena ada dua-dua. Kena ada ibadah, kena ada ubudiyah.
Ubudiyah itu adalah isi di dalam ibadah kita. Baru sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah ikhlas contohnya. Tuan-tuan. Jadi ubudiyah itu dalam sistem takwini. Ibadah itu dalam sistem tasyri'i. Apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Allah bagi penyakit, maka Allah suruh kita mengelakkan mudarat. Penyakit Allah bagi, penyakit tak jangkit, tapi Allah suruh kita mengelak daripada mudarat. La darar wa la dirar. Mengelak daripada mudarat itu hukumnya wajib. Kenapa nak mengelak daripada mudarat? Pasal Allah suruh. Jadi antara contoh mengelak daripada mudarat ialah kita semayang, kita tutup mulut. Semayang tutup mulut. Semayang tutup mulut ini tuan-tuan, adakah dia boleh menyebabkan penyakit tak berjangkit dengan kita? Tak. Sebab kalau nak berjangkit atau tak pun, siapa yang buat? Allah. Tapi kenapa kita tutup mulut? Yang ini yang kita perlu faham tuan-tuan. Kita tutup mulut sebab Allah suruh. Yang ini kita gagal faham, jadi kita jadi macam-macam. Apa orang panggil bercakap. Kita gagal faham bahawa yang semayang jauh-jauh tu Allah suruh. Mana tahu Allah suruh? Ijtihad ulama. Ulama ini warasatul anbiya. Nabi dia tahu Allah suruh. Kita tak tahu Allah suruh kita buat apa kecuali Nabi habaq. Bila Nabi dah tak ada, al-ulama'u warasatul anbiya. Bila ulama keluarkan fatwa semayang jarak-jarak, makna dia apa? Maknanya Allah nak kita semayang jarak-jarak. Kalau ada orang dia kata tak boleh macam tu, mana hang tahu Allah tak nak macam tu? Tanya adik-adik, mana hang tahu Allah tak nak macam tu? Bila tutup mulut ni maknanya Allah nak tutup mulut. Fatwa Azhar kata sesiapa yang lawan irsyad ini hukumnya haram syar'an. Haram di sisi syarak. Itu fatwa Al-Azhar. Sebab dia dah dapat keputusan Allah nak macam tu. Tiba-tiba kita kata Allah tak nak macam tu. Kita siapa yang kita boleh tahu Allah tak nak macam tu, kecuali kita juga seorang mujtahid yang layak mengeluarkan fatwa berasaskan kepada fatwa kita Allah nak lagu lain. Itu tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tak keluarkan fatwa sekadar rasa tak betul, kita ikut siapa? Kita ikut siapa? Yang buat ni ikut ulama. Yang rasa tak betul kita ikut siapa? Dia kena ada ulama yang dia ikut. Dia tak boleh ikut sendiri. Dan ulama itu bukan ustaz-ustaz macam saya. Ulama itu mesti mujtahid yang telah berijtihad. Dan akhir sekali dia dapat fatwa dia. Contoh, sapu kepala sikit 3 helai rambut. Mazhab Syafi'i kata sah. Mazhab Hanafi kata tak sah. Mana tahu mazhab Hanafi kata tak sah? Sebab dia telah pun berijtihad. Dia telah sampai kepada hukum tak sah. Jadi bila kita tak nak ikut yang Syafi'i, tak apalah kita ikut yang Hanafi. Sekarang ini kita tak nak ikut yang fatwa. Kita ikut siapa? Kita ikut siapa? Jadi bila kita semayang, orang kata tutup mulut, kita buka. Kita ikut siapa? Itu soalannya. Kan? Jadi dalam Islam asasnya mudah. Benda-benda yang syariah ini ialah benda yang Tuhan suruh buat. Kenapa kita buat? Pasal Tuhan suruh lah. Bukan pasal nak elak penyakit. Penyakit tak boleh nak elak kalau Tuhan bagi, kenalah. Tapi kenapa buat? Pasal Tuhan suruh. Sebab itu bila orang yang dah buat pasal Tuhan suruh, dia dah jadi ubudiyah. Dia dah jadi ubudiyah. Pasal apa bila orang ramai kita jarak? Pasal Tuhan suruh. Bukan pasal takut kat COVID tu. Sebab COVID tak boleh jangkit. Jadi pasal apa kita duduk jarak? Tengok ramai kita duduk jarak. Pasal Allah suruh. Ketika itu kita akan rasa muraqabah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Sebab kita duduk nampak Allah sentiasa.
Dan kita tak nampak Allah masa Covid ini berbanding masa lain. Masa lain kita pergi supermarket gitu je jalan, ikut suka kita aja. Tetapi bila waktu Covid, dalam keadaan kita faham asas-asas agama ini, maka ada orang kita pun elak sikit. Allah suruh. Ada orang lagi elak sikit. Allah suruh. Ada orang elak sikit. Allah suruh. Jumpa 10 orang 10 kali ingat Allah. Jumpa 100 orang 100 kali ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada elemen buat tadi ibadah, ingat Allah itu ubudiyah. Maka tu ibadat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata ulama, kadang-kadang kita buat ibadat sembahyang kan, kadang-kadang Allah bagi kita taat tapi tak sampai. Taat tu tak sampai, sembahyang tu tak sampai ke Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita sembahyang je tapi tak ikhlas. Kadang-kadang yang menyampaikan pada Allah ialah kita rasa salah buat maksiat. Kita pergi buat maksiat, kemudian rasa salah sangat. Ada tak orang rasa salah buat maksiat, dia tak ikhlas? Ada tak? Dia pergi buat maksiat, terbuat maksiat, tengok orang kata, tengok orang, ya Allah rasa salah. Rasa salah tu ikhlas tak? Ada tak dia rasa salah tu, dia rasa apa, panggil riak. Aku riak lah rasa salah, ada? Tak ada. Bila tak ada riak kat rasa salah, maka rasa salah itu sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai asbab dia Allah tak redha, tapi asbab dia kerana dia buat maksiat. Sedangkan yang dia buat taat tadi sampai. Kadang-kadang yang sampai pada Allah ialah rasa susah. Rasa susah dan rasa nak pada Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil sebagai al-faqah. Faqah ni rasa susah, ya Allah nak jalan ni susah, nak jalan ni susah, nak jalan ni susah. Rasa susah itu menyebabkan kita nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa nak kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan susah tadi itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandemik tadi membuka ruang ibadat kita yang cukup banyak. Yang cukup banyak. Jadi kita ingat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka asasnya dalam hukum, tadi kita kembali balik, asasnya ialah hukum syarak ini Allah, Rasul. Selepas Rasul, ulama. Ulama bila beristihad, apa makna istihad? Istihad maksudnya memberitahu kepada rakyat atau kepada masyarakat, kepada awam apa Tuhan nak. Itu istihad. Jadi dia bukan cerita kata semayang ni kena jarak-jarak, ini sistem baru. Tak. Dia cerita kata Allah nak lagu tu. Itu cerita dia. Cerita dia Allah nak, itu maksudnya fatwa, memberitahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Istinbat ahkam syarak. Fatwa ini tuan-tuan, mesti betul kan? Tak. Dia tak mesti betul. Kita ikut fatwa tak semestinya kerana fatwa tu betul, tapi kita ikut fatwa kerana dia Tuhan redha. Idza ijtahada mujtahidun, bila seseorang mujtahid beristihad, fa asaba, betul istihadnya, falahu ajran, Tuhan redha, bagi dia 2 pahala. Idza ijtahada, bila beristihad, wa akhta'a, salah istihadnya. Maksudnya kita rasa Tuhan nak lagu ni, tapi di sisi Tuhan nak lagu lain. Salah istihad ni. Falahu ajrun wahid, dia dapat 1 pahala. Salah ni dapat 1 pahala. Salah ni dapat 1 pahala. Maknanya betul Tuhan redha, salah pun Tuhan redha. Sebab kita tak boleh tahu dah. Wahyu dah tak turun dah. Tuan-tuan, sentuh orang perempuan batal ayat sembahyang ke tak batal? Mazhab Syafi'i kata batal, mazhab lain kata tak batal. Jadi hak mana betul? Wallahu a'lam. Tapi salah satu betul, salah satu salah. Tapi dua-dua Tuhan redha. Kita ikut yang mazhab Syafi'i kata batal tu, kemungkinan hak tu salah. Tapi Tuhan redha. Bila Tuhan redha, buatlah yang kita nak dalam hidup kita. Kita nak betul ke nak redha Allah? Redha Allah.
Tak ada orang boleh masuk syurga dengan amal dia. Tak ada. Lan yudkhila ahadukumul jannata amaluhu, kata Nabi. Amal kita tu tak boleh bawa kita masuk syurga. Tak boleh. Yang kita masuk syurga itu pasal Allah redha kat kita. Tak masuk syurga kerana amal dia. Kan? Yang dia kata amal ni salah, tak usah fikir salah. Fikir Tuhan redha. Cukuplah. Tak masuk syurga amal tak boleh masuk. Illa anta, kata sahabat tanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ana, aku pun tak, kata Nabi, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah menyelimuti aku dengan rahmat-Nya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang nak jumpa Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka buatlah amal yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah kamu syirik dalam memperhambakan diri pada Allah ahada, dengan suatu apapun atau dengan sesiapa pun. Bahasa kita lah, dengan sesiapa. Jadi kata Syekh Asy'arawi, Tuhan tak kata siapa nak syurga, Tuhan kata siapa nak jumpa dia. Pak siapa tuan-tuan? Paksa syurga itu sendiri boleh memalingkan kita daripada Allah. Boleh memalingkan kita daripada Allah. Ya, ada orang kahwin, anak kat rata dia ke, anak kat dia. Itu beza. Jadi syurga itu sendiri boleh memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kepada Allah. Syurga itu tanda Allah redha kat kita. Seronoknya kita dapat syurga, paksa di situ ada apa tuan-tuan? Ada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita nak redha Allah. Bila kita tahu redha Allah lagu tu, redha Allah duduk dekat pakai ni. Redha Allah duduk jarak-jarak. Redha Allah duduk dekat bawa sejadah. Mai sembahyang. Redha Allah duduk dekat ambil sembahyang kat rumah siap-siap tu memang awal lagi dalam hadis pun ada dah. Kan? Dapat pahala seperti orang yang melaksanakan ibadat haji. Tapi redha Allah ada kat situ, kita buat tak siapa? Kita buat pasal nak redha. Ya. Itu je. Jadi selesailah. Selesailah hidup kita. Sebab hidup kita ubudiyah. Nak sembah Allah, tuan-tuan. Satu. Dan yang kedua, kalau kita pakai fatwa Al-Azhar yang mengatakan siapa yang lawan irsyad tadi haram syar'an. Haram syar'an. Apa makna haram? Kan? Apa makna haram? Bagaimana kita duduk semayang, kita buat benda haram. Bagaimana kita duduk semayang, kita buat benda haram. Tapi haram atau tak itu ijtihad, ya, boleh salah, boleh betul. Tapi kalau kita pegang pada ijtihad, kalau kita tak pegang, ada ijtihad lain yang kita pegang, kita peganglah. Yang kita harus ke ada, tuan-tuan. Dalam syarak dia mesti ada 5 hukum. Dia mesti ada wajib, dia mesti ada sunat, dia mesti ada makruh, dia mesti ada haram, dia mesti ada harus. Ada tak luar daripada ni? Adalah fardu dan sebagainya, tu khilaf. Tapi kita ambil 5 ni. Ada tak perbuatan hamba yang tidak ada 5 ni? Ada tak? Tak ada. Kalau ada perbuatan hamba yang tak ada 5 ni, maksudnya ada perbuatan hamba yang terkeluar daripada kuasa Allah. Ada tak perbuatan hamba yang terkeluar daripada kuasa Allah, daripada kehendak Allah? Tak ada. Semua perbuatan hamba mesti sama ada haram, makruh, sunat, harus, lagi tuan-tuan, haram, wajib. 5. Mesti ada 5 tu. Jadi pakai mask ni hukum dia apa? Harus, haram. Kalau haram tak boleh pakai. Kan? Kalau wajib kena pakai. Kalau sunat pakai baik, tak pakai tak apa. Kalau haram tak boleh pakai, kalau makruh pun tak boleh pakai. Itu hukum asal. Asal pakai mask makruh, maknanya pakai tak apa, tapi kalau buang Tuhan suka. Kan? Asal. Tetapi contohnya Imam Nawawi kata, kalau kita semayang di satu kawasan ada angin, kemudian bawa pasir dan sebagainya,
tutuplah. Tutup. Jadi tutup waktu tu dah tak makruh lagi. Sekarang ini kita tutup untuk mengelakkan penyakit. Apa hukum dia? Dia mesti ada hukum. Dia mesti ada hukum. Kalau orang tanya saya pegang dengan fatwa Al-Azhar. Hukum dia wajib. Itu yang saya pegang. Kalau ada ulama lain kata hukum dia sunat ke, makruh ke, halal, boleh ikutlah. Yang penting jangan ikut diri sendiri, ikut ulama. Sebab dekat situ ada apa tuan-tuan? Ada redha Allah Subhanahu wa taala. Salah pun Allah seronok, betul pun Allah seronok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa setakat itu sahajalah. Dah masuk waktu panjang sebenarnya kalau kita nak bincang bab akidah, bab syariah dan bab akhlak. Tapi saya buat kesimpulan. Pertama sekali tadi kita sentuh bab akidah, beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar ialah kita beriman bahawa semua yang jadi ini dah pun tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum dia jadi. Likailah supaya kamu tak rasa sedih sangat dengan apa yang berlaku dan kamu tak seronok sangat kalau kamu berjaya. Apa bukan pasal kamu, Tuhan dah tulis lama lah. Itu yang pertama. Maksudnya kejadian ini dah ada dalam Lauh Mahfuz sebelum Allah cipta langit dan bumi lagi. Jadi kalau dah ada dalam Lauh Mahfuz, kita tolak tepilah cerita Dajjal ke cerita apa tu. Kita lalui dia sebagai qada, menerima qada Allah Subhanahu wa taala. Asbab dia dajjal ke, asbab dia orang jahat ke cuba mencipta dia, itu tak ada kisah dalam cerita kita. Cerita kita ialah Allah bagi, kita nak lalui dia. Itu yang pertama, beriman dengan qada dan qadar. Yang kedua ialah syariat. Syariat ini hukum Allah. Jadi benda-benda ini dia mesti ada hukum. Sama ada wajib, haram, harus dan sebagainya. Maka kita pegang hukum wajib, jadi wajiblah. Kalau kita nak pegang hukum sunat pun boleh, tapi ambil mana? Kita tak boleh reka sendiri. Jadi kalau tanya saya kata wajib sebab saya ada mujtahid yang sebut wajib, saya pakai cakapnya. Kalau ada mujtahid lain yang sebut haram, sunat, maka tuan-tuan boleh pilih. Ikut suka. Kalau tak ada, tak boleh pilih. Kalau tak ada, dia jadi ijma'. Ijma' tak boleh pilih. Siapa yang lawan ijma'? Wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Kan tu siapa lawan ijma'. Tapi mungkin tak ada ijma' lah kita katakan, tapi pendapat banyak ulama, banyak negara macam ni. Tu yang hukumnya. Salah Tuhan suka, betul pun suka sebab dia mengikut kaedah yang betul. Kita ikut mereka. Tuhan suruh kita ikut ulama sebab Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Jangan ikut rasa. Itu daripada syaitan. Kemudian yang ketiga, akhlak. Akhlak dia ialah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah macam kamu duk rasa dia duk tengok kamu. Kalaupun kamu tak boleh tengok dia. Masa mana tuan-tuan? Masa kita jarak tadi tu, bila kita jalan ada orang kita pegang, injak. Pasal apa? Allah suruh. Kan? Bila kita rasa Allah suruh kita buat benda tu, maka kita buat dengan mentaatinya. Setiap masa kita akan berada di bawah muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi ada akidahnya, ada syariatnya dan ada akhlaknya yang kita perlu laksanakan dan lalui. Semoga kita mendapat satu je, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar daripada pandemik ini dalam keadaan bersih diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat itu yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan saya. Aku qauli hadza, mohon maaf atas kekurangan. Aku qauli hadza, astaghfirullahal-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya faridal hammi wa ya kashifal ghammi ya mu'ti ya ghafir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wal niqam irfa'na ya Allah kulla bala'in wa bala'in wa hammin wa ghammin wa shiddatin wa niqmatin wa fitnah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.